Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton yang sedang mengikuti kami di Facebook Ais Selangor ketika ini. Terima kasih banyak-banyak dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Cukup tak air kat rumah? Okey, kepada pengikut-pengikut setia Ais Selangor, sebenarnya hari ini kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa, yang mana hari ini merupakan episod pertama siri Meja Bulat yang dibawa khas oleh Ais Selangor. Sebenarnya kan hari ini kita nak bawa anda semua untuk mengupas tentang satu isu yang kebiasaannya menjadi kegusaran dalam kalangan anda, pengguna-pengguna termasuklah saya. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda tentang topiknya, iaitu kerja-kerja penyelenggaraan berjadual dan pentingkah pelaksanaan kerja ini. Suka ke tidak? Jadi hari ini sebenarnya kita nak cakap tentang gangguan bekalan air. Kalau cakap tentang gangguan bekalan air, ia bukanlah satu isu yang baru. Malahan seringkali ia menimbulkan kegusaran ramai dalam kalangan pengguna. Apatah lagi bagi ibu-ibu suri rumah kat rumah yang nak sediakan masakan untuk suami dan juga anak-anak, dan juga untuk kita gunakan sebagai meneruskan kelangsungan hidup. Tapi sedarkah kita sebenarnya terdapat dua jenis gangguan bekalan air, iaitu yang pertama merupakan gangguan air berjadual yang mana ia melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan, dan yang kedua pula adalah gangguan air tidak berjadual. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan cepat nak marah bila ada gangguan air tidak berjadual ini, yang mana puan-puan dan tuan-tuan perlu tahu gangguan air tidak berjadual ini pula disebabkan oleh faktor-faktor seperti pencemaran air di kawasan anda ataupun berlakunya keadaan seperti paip bocor dan sebagainya. Ini hari ini kita nak kongsikan topik ini bersama dengan 3 orang tetamu yang sememangnya cukup pakar dalam bidang mereka tersendiri. Saya perkenalkan 3 orang jejaka yang bersama dengan saya. Di sebelah saya perkenalkan dahulu, kita bersama dengan Insinyur Haji Abbas selaku Ketua Operasi Pengurusan Air Selangor. Apa khabar Tuan Haji? Baik, saya dalam keadaan baik, sihat. Sihat ya Tuan Haji? Yes. Okey. Dan yang di tengah sana kita bersama dengan Yang Berhormat Rajiv Rishyakaran selaku Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Gasing. Apa khabar YB? Hai, khabar baik. Sihat YB? Sihat. Alhamdulillah. Dan di hujung sana tersenyum je dari tadi, kita juga bersama dengan Insinyur Azrul Raimi Ramli selaku Pengarah Bahagian Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Manis je senyum dari hujung tu Tuan. Hai. Alhamdulillah. Baiklah, jadi untuk kita terangkan dengan lebih lanjut lagi bersama dengan anda penonton-penonton setia yang terus mengikuti kami di Facebook Ais Selangor ini, kita akan tanyakan soalan pertama ini kepada yang lebih arif dan lebih pakar, orang kuatnya. Kita bersama dengan Tuan Insinyur Haji Abbas. Baiklah, Tuan Haji, kalau kita nak cakap tentang bekalan air ni kan, bagi memastikan sebenarnya orang ramai pengguna ini menerima bekalan air yang berkualiti daripada Air Selangor, kerja-kerja penyelenggaraan perlu dilaksanakan supaya aset-aset utama berada dalam keadaan yang baik. Jadi selain daripada itu, Tuan Haji, apakah sebenarnya kepentingan dalam terus melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan ini secara berjadual, Tuan Haji? Terima kasih Fizah di atas soalan yang penting untuk saya jelaskan. Tetapi sebelum saya bawa perhatian kepada penonton, izinkan saya kongsikan sedikit maklumat, iaitu informasi dan pengetahuan penonton agar dapat memahami dan dengan lebih baik skop dan skala kerja-kerja penyelenggaraan di Ais Selangor. Seperti yang ramai sedia maklum bahawa Ais Selangor, tugas kami bermula dari takat ekstrak air mentah di sungai dan kemudian dituruti di bidang proses, iaitu di loji rawatan air, dan kemudiannya menyalurkan bekalan air yang bersih dan selamat kepada 84 juta pengguna di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Hakikatnya proses membekal air bersih dan selamat bukanlah satu perkara yang mudah, kerana negeri Selangor khususnya sedang berada dalam iklim rapid urbanization ataupun urbanisasi yang pesat. Banyak pembangunan industri, pembangunan dan juga projek mega-mega projek yang diusahakan oleh sama ada kerajaan negeri Selangor ataupun kerajaan persekutuan. Dan pembangunan ini sebenarnya memerlukan kuantiti air yang besar. Dan kita jangkakan peningkatan penggunaan air adalah di antara 2 hingga 3% setiap tahun,
Dan untuk makluman sebagai contoh, pada tahun lepas, tahun 2020, penggunaan air di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah sebanyak 5,036 juta liter sehari. Wow. Dan kita unjurkan dalam 30 tahun yang akan datang, penggunaan air ini akan meningkat kepada 7,500 juta liter sehari ataupun bersamaan dengan 49% dalam tempoh 30 tahun yang akan datang. Dan bagi memastikan tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, kami memerlukan aset-aset kami berfungsi dengan baik dan dalam keadaan yang dipercayai ataupun reliable, dalam katalah bahasa Inggeris, reliable, dipercayai. Untuk makluman setakat ini, sehingga Februari tahun ini, kami mengurus dan menyenggara hampir 29,500 km panjang pipe, 34 buah luji, 8 buah empangan, 4 buah off river storage ataupun takungan air pinggiran sungai, taps, dan juga rumah pam sebanyak 732 dan sebanyak 1,610 kolam air. Jadi untuk pengetahuan semua lah, Fiza, setiap aset ini mempunyai jangka hayat atau dipanggil useful life. Dan setiap aset-aset ini bergantung pada jenis aset. Sebagai contoh, injap air, aset useful life-nya ialah di antara 50 hingga 70 tahun. Ia bergantung kepada spesifikasi dan jenis penggunaannya. Jadi dalam konteks pengurusan aset, kalau kita mengikut amalan best practice, ia perlu ditukar sebelum kita sampai kepada useful life. Sebabnya ialah kita tidak mahu terdapat apa yang dipanggil surprise ataupun kejutan kerosakan aset ini sebelum sampai kepada useful life. Jadi kita telah pastikan bahawa aset ini perlu ada useful life estimate, maknanya sebelum sampai ke tahap itu, kerja-kerja penukaran aset itu perlu dilaksanakan. Mengapa ia perlu dilaksanakan ialah kita tidak mahu bahawa aset-aset ini akan menyebabkan kerosakan pada aset-aset yang bersebelahan dengannya. Jadi risikonya mungkin tidak terkawal dan sebagainya. Jadi dengan ada penukaran yang berjadual, maka kita boleh kawal risiko gangguan bekalan air dalam masa yang telah kita tentukan. Jadi perlunya aset ini melalui penukaran aset mengikut apa yang saya katakan tadi, useful life tadi. Okey, dan saya kira daripada jawapan Tuan Haji itu tadi juga dapat membuka sedikit minda kami sebagai pengguna ini mengetahui bahawa pentingnya sebenarnya perlu adanya kerja-kerja penyelenggaraan berjadual ini. Baiklah, kalau sedikit nak ditambah oleh Insinyur Azrul tentang apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Haji tadi, silakan. Okey, terima kasih Fiza. Sebelum saya nak jelaskan tambahan apa yang telah dikatakan oleh Engineer Abbas tadi, kami di SPAN, saya jelaskan bahawa SPAN adalah sebuah badan kawal selia air dan pembentungan yang mengawal selia industri air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan berdasarkan Akta Industri Pemetaan Air 2006, Akta 655. So dalam peruntukan ini telah ditetapkan beberapa perkara yang perlu dipatuhi oleh operator bekalan air yang di sini adalah Air Selangor dan juga di negeri-negeri lain. So pentingnya penyelenggaraan ini adalah untuk memastikan prestasi sistem bekalan air tadi berada dalam keadaan baik dan beroperasi secara efisien mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh peringkat di SPAN. Kita telah menetapkan beberapa KPI yang perlu dipatuhi oleh pihak operator bekalan air, dan antara yang utama yang berkaitan dengan gangguan bekalan air adalah kes paip pecah yang perlu diselesaikan within 24 hours. Dari segi maknanya dari segi KPI yang itu, pihak operator bekalan air perlu memastikan dia punya aset berada di dalam keadaan baik.
Okey, saya faham, pengguna juga mungkin faham dan kita faham bahawa untuk memastikan semua pihak ini mendapat bekalan air yang bersih, yang bagus daripada pihak Air Selangor khususnya sebagai operator air, kerja-kerja penyelenggara ini perlu dilaksanakan. Tapi Tuan Haji, kalau kita cakap setiap kali adanya aktiviti penyelenggaraan ini, pengguna sedikit sebanyak akan menghadapi masalah gangguan bekalan air berjadual. Ada atau tidak sebenarnya kaedah yang ataupun cara-cara yang mana kerja-kerja ini dilakukan tanpa melibatkan gangguan bekalan air kepada pengguna? Tuan Haji, silakan. Okey. Perlu saya jelaskan di sini bahawa tidak semua kerja-kerja penyelenggaraan akan melibatkan henti tugas, sama ada di loji rawatan, sama ada di rumah pam ataupun sama ada di peringkat dagihan dan juga rangkaian pipe. Sebahagian daripada aset-aset utama ini mempunyai aset lebihan ataupun kita panggil redundancy. Yang mana sebagai contoh, kawasan tersebut boleh mendapat bekalan air alternatif daripada loji yang berdekatan melalui apa yang dipanggil interconnectivity. Itu antara satu kaedah untuk memastikan bahawa kawasan yang terkesan itu kecil dan tidak besar. Dan sebenarnya Air Selangor mempunyai perancangan jangka panjang untuk meningkatkan tahap interconnectivity ini kepada 80% pada tahun 2030 setelah kita membangunkan loji-loji baru seperti loji skim Sungai Rasau, loji Labuan Dagang dan juga loji Langat 2 Fasa 2. Jadi setelah interconnectivity peratusnya tinggi, maka keupayaan kita untuk mengurangkan gangguan bekalan air kepada pengguna itu boleh tercapai. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Tuan Haji ini sedikit sebanyak memberi senyuman dan sinar juga kepada pengguna-pengguna kita yang sedang menonton ketika ini. Sebelum kita nak pergi kepada YB juga, mungkin kalau Insinyur Azrul ada sedikit sebanyak nak ditambah tentang apa yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Mengenai teknologi, saya pasti operator bekalan air telah sedia maklum ada beberapa perkara yang boleh diguna pakai seperti kaedah under pressure tapping dan juga hot tapping yang menyebabkan tidak berlakunya gangguan bekalan air. Walau bagaimanapun perkara ini akan melibatkan kos dan juga melibatkan kalau kerja-kerja pengalihan pipe tu kawasan yang besar di tapak yang perlu diambil kira sebagai faktor yang menyebabkan bahawa keperluan peralatan tadi boleh diguna pakai. Mungkin Tuan Haji ada tambah lagi untuk kaedah yang tersebut. Seperti yang disebut oleh pihak regulator kami lah, pihak SPAN. Kita sekarang ni dalam industri air ni memang banyak emerging technologies. Jadi bagi Air Selangor, kita memang kita promote emerging technologies. Contohnya kita telah pun memasang sensors yang utama di rangkaian pipe. Maknanya rangkaian pipe ni sensors ini akan memberi kita alert sama ada pipe ini telah tekanannya tinggi dan sebagainya, dan ataupun ada ciri-ciri bahawa terdapat pipe tu akan pecah contohnya. Jadi sistem-sistem ini akan alert kepada pusat operasi kita dan kita akan lebih bersedialah untuk menghadapi gangguan seperti ini. Jadi emerging technologies ini memang sedang memang banyak di dalam industri air sekarang. Sebelum kita mendengar sudut dan sisi pandang daripada pengguna juga yang mana YB akan mewakilinya, ini soalan untuk SPAN sebenarnya. Dari sudut pandang SPAN pula, apakah sebenarnya syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh operator air untuk mendapatkan kelulusan untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan ini? Tapi sebelum dijawab oleh Tuan Azrul, mungkin Tuan Haji ada sedikit sebanyak nak dikongsikan dahulu tentang perkara ini. Sejak Air Selangor mengambil alih pengurusan pada akhir 2015 dan setelah kita melaksanakan technical audit, kita dapati bahawa banyak kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Jadi sememangnya memang setiap tahun kita akan kemukakan pada pihak SPAN gangguan bekalan air yang kita cadangkan yang berskala besar lah. Maksud saya ialah macam seperti penutupan loji, penutupan rumah pam yang besar dan sebagainya. Jadi sebagai water operator, kita
kita perlu memaklumkan kepada pihak SPAN sama ada berskala besar atau kecil sebagainya. Sama ada perlu kelulusan dan sekiranya macam emergency pipe pecah, kita akan memaklumkan pada pihak SPAN. Baiklah, seterusnya silakan Engineer Azrul. Okey, perancangan dan jadual kerja yang rapi perlu dikemukakan oleh pihak operator air untuk sebelum sesuatu kelulusan diberikan. Dan di peringkat SPAN kami telah menyediakan garis panduan pengurangan dan pemberhentian bekalan air yang tertakluk di bawah Seksyen 54 dan 55 mengatakan bahawa permohonan ini perlulah dikemukakan dengan lengkap oleh pihak operator bekalan air. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan? Iaitu jadual kerja dan perancangan yang teliti, emergency response plan yang perlu disediakan, tempoh masa henti tugas hendak diberikan, kawasan gangguan yang terlibat dan iaitu jumlah ekon yang akan terlibat dalam gangguan tersebut. Jadi perkara ini akan dibawa dalam jawatankuasa di peringkat SPAN sebelum diluluskan. Dan kita juga meminta untuk pihak operator bekalan air mengenal pasti kawasan-kawasan kritikal seperti hospital, seperti pusat dialisis yang memang tidak dibenarkan untuk mengalami gangguan bekalan air. Dan tarikh masa yang diberikan oleh pihak operator juga biasanya adalah satu tarikh yang sesuai. Maksudnya tarikh tersebut tidak disyaratkan dalam garis panduan 7 hari sebelum perayaan utama ataupun 7 hari selepas perayaan utama. Maknanya dalam tempoh perayaan tu memang tidak ada gangguan. Dan juga sebagai tambahan peperiksaan utama kerajaan yang baru-baru ini SPM. So memang tidak ada gangguan. So itulah antara kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh pihak operator dan pihak SPAN akan meluluskan berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Saya kira kriteria-kriteria ini memang telah pun diberikan dari awal lagi. Contohnya kalau ada gangguan air berjadual ini, kita pun dah tahulah. Kalau dulu kita baca di surat khabar ataupun lihat di TV. Tapi sekarang ni dah banyak orang akan share info-info tersebut yang membolehkan pengguna sebenarnya membuat persediaan awal, persiapan untuk memastikan bekalan air yang ditakung ataupun disimpan kat rumah tu mencukupi dalam tempoh penyelenggaraan tersebut. Tapi YB, bila dari sisi dan sudut pandang pengguna ini, tak ada air je masalah. Walaupun kadang-kadang cukup bekalan air kat rumah tu, tapi bila dia dengar je akan berlakunya gangguan bekalan air, terus nak marah dan sebagainya kan. Dan mungkin ini juga mereka merasakan seringkali memberi kesan lah apabila berlakunya perkara tersebut. Pada pendapat YB sendiri, dari segi perspektif pengguna pula, apakah sebenarnya bentuk bantuan atau sokongan yang mereka harapkan jika terdapatnya gangguan bekalan air ini, YB? Silakan. Okey, terima kasih. Saya rasa kerisauan adalah sebab banyak kali kami mengalami gangguan yang berlanjutan 3, 4, 5 hari. Jadi bila dah terasa dah 3, 4 hari tak ada air, setiap kali ada gangguan mesti takut. Adakah kali ini akan 3, 4 hari juga ataupun sehari seperti yang dijanjikan. Jadi ketakutan tu memang ada dan mungkin akan ambil masa 2-3 tahun untuk hilang. Dan pada masa ini saya rasa yang bantuan yang paling kritikal, paling cepat ialah informasi. So apabila ada gangguan, kita kena selalu bagi update kepada mereka. Kalau ada pembaikan, kita kena selalu tunjuk video, gambar apa yang sedang berlaku. Ini memberi keyakinan. So yang kedua ialah bantuan. Di mana kawasan perumahan yang mempunyai tangki air yang lebih kecil. Jadi perumahan lama, perumahan yang lebih kecil. So bekalan air yang boleh disimpan secara natural kat rumah itu lebih sedikit. Jadi kita nak gerakkan tangki statik di sana, kita nak gerakkan lori air di sana untuk bantu mereka. Dan bila mereka melihat bantuan air ini sampai terlebih dahulu sebelum tangki di rumah mereka kering, mereka lebih senang hati. Okey, jadi persediaan informasi itu penting, bantuan daripada semua pihak dalam sama-sama mengurangkan bebanan, mengurangkan kerisauan pengguna dan masyarakat ini juga sama-sama penting. Baiklah Tuan Haji, ini persoalan yang ramai nak tanya juga dan nak tahu sebenarnya. Yang tanya tu saya, yang nak tahu mereka. Okey, sebenarnya Tuan Haji, adakah AIS Selangor sebenarnya akan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berskala besar yang akan melibatkan henti tugas loji rawatan air lagi tahun ini, Tuan Haji? Macam mana tu? Seperti yang saya nyatakan awal tadi, kita mempunyai aset-aset yang besar dan sehingga kini kita ada 34 buah loji rawatan air. Dan pada tahun ini memang kita ada perancangan untuk melaksanakan kerja-kerja berjadual bagi 3 buah loji, iaitu
LRA Bukit Nenas. Yang kedua iaitu LRA Sungai Langat dan diikuti oleh LRA SSP 1 pada tahun ini. Baru-baru ini kita telah pun melaksanakan kerja-kerja yang berjadual bagi Loji Rawatan Air Bukit Nenas. Dan pada masa yang tahun ini kita akan mengusahakan kerja-kerja berjadual loji yang saya sebutkan tadi iaitu LRA Sungai Langat dan juga SSP 1. Walau bagaimanapun kedua loji yang terakhir ini kita masih lagi belum mendapat kelulusan pihak SPAN. Jadi kebiasaan yang seperti yang lazimnya pihak SPAN akan memanggil Air Selangor untuk membentangkan bagaimana untuk melaksanakannya, kawasan yang terlibat, pengawalan risiko dan sebagainya. Jadi kita akan memaklumkan kepada para pengguna apabila tiba masanya untuk melaksanakan kerja-kerja yang berjadual. Baiklah, sebelum kita nak pergi sekali lagi kepada YB dan juga kepada Insinyur Azrul, ini soalan sekali lagi kepada Tuan Haji. Tuan Haji, ni bila pengguna dengar okey betul ada aset, kena dilakukan penyelenggaraan dan sebagainya, perlu bagi memastikan bekalan air bersih kepada pengguna dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini persoalan pengguna jugalah. Baik. Adakah kuantiti dan kualiti air terawat yang diagihkan kepada pengguna akan terjejas sekiranya kerja-kerja penyelenggaraan ini tidak dilakukan dengan kerap? Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, semua aset-aset ini memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan, sama ada berkala ataupun penggantian aset apabila dia mencapai kepada useful life estimate. Kebarangkalian ini besar, gangguan akan berlaku sekiranya kerja-kerja ini tidak dilaksanakan seperti yang mana yang telah dijadualkan. Jadi kemungkinan saya rumuskan sini ialah perlunya kerja-kerja penyelenggaraan yang berjadual bagi mengurangkan risiko gangguan air yang berulang. Baiklah, pentingnya sebenarnya orang kata bagi kita memastikan kualiti dan juga kuantiti air yang diberikan kepada pengguna itu terjamin sebenarnya. Dan YB dan juga Insinyur mungkin kita boleh kongsikan juga dari sudut dan sisi pandang pengguna yang mana dari pihak Air Selangor juga sebenarnya perlu melakukan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan ini bagi memastikan kelestarian, keharmonian, kebersihan air yang diberikan kepada pengguna. Jadi sebagai pengguna sendiri YB, mengapa sebenarnya kita sebagai pengguna penting untuk memahami pelaksanaan kerja-kerja yang dilakukan ini, YB? Saya rasa rata-ratanya majoriti pengguna terima. Majoriti faham pentingnya, asalkan maklumat tu disampaikan dengan awal, dengan tepat. Kita jangan confuse macam Seksyen 17 tu, banyak tempat ada Seksyen 17, PJ ke Shah Alam ke kat mana. I think majoriti penduduk dia faham, dia boleh terima dan dia boleh buat perancangan awal untuk bersedia untuk gangguan air. Yang marah tu biasanya yang tak berjadual. Tapi yang berjadual tu majoriti boleh terima. Okey, kalau ada sedikit nak disambung. Okeylah, dia balik kepada bicara kita. Ada dua gangguan utama tadi, gangguan berjadual dan tidak berjadual macam YB cakap kan. So yang pengguna betul-betul marah ni gangguan yang tidak berjadual. Tidak berjadual ni sebagai contohnya kes paip pecah. Dan sedia maklum antara faktor utama kes paip pecah ni adalah tekanan yang tinggi dalam paip, khususnya kepada paip-paip yang lama macam di Selangor, paip SC, asbestos simen yang telah berusia melebihi 30-40 tahun. Yang bila berlaku pecah, so memang akan melibatkan gangguan di kawasan berkenaan, di sekitar kawasan tersebut. Yang itu yang biasanya pengguna merasa keperluan penyelenggaraan tu perlu dibuatlah saya rasa. Untuk gangguan yang berjadual ni memang telah pun dirancang dan telah pun disedia maklum oleh pengguna dan mengambil langkah-langkah kawalan ataupun menyediakan air yang lebih awal. Okey. Saya kira kalau gangguan air tak berjadual ni kebiasaannya melibatkan perkara-perkara yang tak dijangkakan kan, yang bukan disengajakan. Seperti tadi dia dikongsikan paip pecah, pencemaran loji dan sebagainya, itu perkara-perkara yang tak dapat nak dielakkan. Baiklah YB, mungkin YB boleh kongsikanlah juga tentang program penggantian paip yang sedang dilaksanakan di kawasan Bukit Gasing sejak tahun 2016 yang lepas sehingga ke hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya penerimaan penduduk ketika kerja-kerja dilaksanakan oleh Air Selangor sendiri? I think penerimaan dia cukup baik. Sebab kami semua faham bila aset tak disenggara ataupun aset yang lama tak diganti,
kebarangkalian untuk breakdown itu cukup tinggi. Dan di kawasan Bukit Gasing, sama seperti di keseluruhan Selangor, tempat-tempat yang ada pipe lama yang tak diganti ni, kebarangkalian untuk pecah pun lebih tinggi. Jadi di mana kebarangkalian kacau ganggu disebabkan oleh pipe pecah yang tak berjadual ini, kita boleh go through lah sekali, kita tahan kerja-kerja untuk ganti pipe air, dan selepas itu mungkin untuk 15 tahun yang akan datang tu tak ada gangguan lagi. Jadi memang penerimaan dia cukup tinggi. Itu sebabnya saya selalu menggesa Air Selangor untuk percepatkan proses ganti pipe air ni. YB yang bekerja, yang bekerja, yang berhormat dan juga yang bekerja. Okey, saya kira ini yang penting juga sebagai pengguna untuk kita memahami apakah sebenarnya penambahbaikan yang cuba dilakukan oleh operator air seperti yang dilakukan oleh Air Selangor sendiri untuk memastikan kehidupan pengguna, pengguna-pengguna semua di kawasan setempat mendapat bekalan air yang cukup, yang bersih. Itu yang paling penting sekali. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga, Tuan Haji, adakah kerja-kerja ini boleh menyumbang kepada matlamat Air Selangor sendiri untuk memastikan bekalan air berterusan kepada para pengguna, Tuan Haji? Mungkin saya ingin tambah kepada apa yang disebutkan oleh YB tadi. Sejak 2016 sehingga sekarang, kita telah pun melancarkan penukaran pipe replacement sepanjang 841 km, dan sehingga hari ini 345 km telah pun diguna pakai ataupun commission. Dan Air Selangor sebenarnya mempunyai perancangan 30 tahun untuk kerja-kerja pipe replacement. Dalam kita punya business plan yang telah kita kemukakan pada pihak SPAN, kita merancang untuk menukar terutama sekali 6,000 km pipe yang berjenis asbestos dan juga lain-lain. Dan anggaran peruntukan yang kita peruntukan dalam business plan kita ialah sebanyak 7.82 bilion ringgit untuk 30 tahun. Ini sebagai menjawab kepada soalan kepada jawapan yang YB tadi sebutkan tadi. Dan berbalik pada soalan tadi, sebenarnya Air Selangor memikul mandat dan tanggungjawab untuk membekal bekalan air yang selamat dan bersih secara berterusan kepada pengguna-pengguna kami. Jadi dalam operasi harian kami, memang fokusnya ialah pengguna. Kita pastikan pengguna berpuas hati terhadap perkhidmatan kita. Kita pastikan juga pengguna berpuas hati terhadap air yang berterusan dan juga kualiti yang diterima. Dan di samping itu juga servis-servis lain seperti perkhidmatan perbilan dan sebagainya. Jadi bagi memastikan air yang berterusan, seperti saya ingin tekankan di sini, ialah perlunya kerja-kerja penyelenggaraan yang sistematik, iaitu berskala preventive maintenance, dan juga ada keperluan untuk melaksanakan kerja-kerja asset condition assessment sebelum kita merangkakan satu jadual kerja yang berjadual. Baiklah. Dan sebelum kita mengakhiri sebenarnya topik perbincangan kita pada hari ini, yang saya kira memang ramai juga dalam kalangan pengguna-pengguna ataupun penonton-penonton yang sedang bersama dengan kita di Facebook Air Selangor ini, jangan lupa untuk terus like dan share sebenarnya, dan di YouTube juga anda jangan lupa tuliskan komen-komen anda untuk kita buat penambahbaikan. Mungkin panelis-panelis kita mulakan dengan Insinyur Azrul dahulu, boleh kongsikan di samping kita nak memastikan pengguna faham tentang peranan Air Selangor untuk melaksanakan kerja-kerja ini, tapi kita kena tahu juga sebagai pengguna apakah yang kita perlu tahu dan faham tentang peranan kita dalam membantu untuk melindungi sumber air di negara kita ini. Kita mulakan dengan Insinyur Azrul dahulu. Kita perlu melindungi sumber air kita untuk memastikan bahawa bekalan air dalam keadaan yang baik. Dan di peringkat SPAN, kami menyuruh orang ramai supaya melaporkan kes-kes pencemaran yang nampak menyebabkan pencemaran di kawasan tadan air, pencemaran yang masuk ke dalam manhole IWK contohnya, yang banyak kes-kes berlaku. Kita perlu tangani bersama di peringkat masyarakat dan juga di pihak kerajaan negeri dan juga persekutuan. Itu yang penting sekali sebenarnya. Semua pihak harus berganding bahu bagi memastikan kita dapat sama-sama melindungi sumber air kita. Mungkin sedikit daripada YB, peranan kita sebagai pengguna ni YB. Kadang-kadang kita ni janganlah juga kan sebagai pengguna tahu nak merungut saja, tapi tak tahu apa permasalahan yang nak cuba disampaikan, nak dibantu kepada semua pengguna-pengguna ini. Silakan YB. Okay, I think sebagai pengguna ni kita kena menghayati
apabila ada shutdown untuk maintenance, memang kita perlu bersabar sebab shutdown ini adalah berjadual. Kita boleh jangka, kita boleh simpan air, kita harus simpan air yang secukupnya bergantung kepada keperluan keluarga kami, dan ini boleh prevent gangguan tidak berjadual. Itu lebih sakit kalau kita nak mengalaminya. Jadi it's better kita ada gangguan berjadual dari masa ke semasa demi aset air ini dipeliharakan. Baiklah Tuan Haji, mungkin pesanan Tuan Haji tentang peranan pengguna-pengguna juga agar memahami apakah yang ingin disampaikan, diberikan yang terbaik daripada Air Selangor sebagai operator air sebenarnya. Pertamanya kami menyerulah orang ramai menggunakan air secara berhemah dalam memastikan kelestarian bekalan air untuk generasi masa akan datang. Dan berdasarkan kepada insiden tahun lepas, kami terpaksa menutup 7 kali disebabkan oleh pencemaran yang merupakan kekerapan yang paling tinggi lah. Dan untuk makluman, kerajaan negeri telah pun melaksanakan beberapa inisiatif, dan antara inisiatif yang utama iaitu sedang melaksanakan skim jaminan air mentah ataupun singkatannya SEJAM, iaitu menyediakan infrastruktur air mentah alternatif kepada loji utama iaitu Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3, Rantau Panjang dan juga loji Sungai Semenyih. Dan pada masa yang sama, kita dapati juga kesedaran pengguna juga tinggi terhadap aktiviti jenayah alam sekitar. Dan baru-baru ini, sejak Januari hingga Februari pada tahun ini, sebenarnya ada 3 kes pencemaran yang berlaku di lembangan Sungai Semenyih. Dan hasil ketangkasan pihak berkuasa dan juga laporan daripada pihak pengguna telah pun berjaya mengekang isu ini supaya dia tidak berlarutan kepada penutupan loji. Ini adalah satu awareness yang tinggi telah terbina di kalangan pengguna air. Harapan saya ialah marilah kita berganding bahu bersama-sama dengan pihak kerajaan, institusi, agensi dan sebagainya dalam melindungi sumber air mentah kita. Laporkanlah sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang mencurigakan kepada pihak berkuasa, contohnya kepada Jabatan Alam Sekitar, pada pihak PBT, kepada pihak SPAN ataupun pada pihak Lembaga Urus Air Selangor. Dan selain daripada itu, saya ingin menggalakkan para penonton untuk memuat turun aplikasi apps Air Selangor bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Dengan apps, kita boleh mendapat maklumat terkini Air Selangor di hujung jari kita. Baiklah, terima kasih Tuan Insinyur Haji Abbas di atas perkongsian itu tadi, dan saya kira kita sememangnya harus menjadi pengguna yang berhemah. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada YB Rajif dan juga kepada Insinyur Azrul di atas perkongsian itu tadi. Dan inilah yang kita nak kongsikan kepada anda, dan semoga apa sahaja perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata minda dan juga memberi pemahaman kita sebagai pengguna tentang proses-proses penyelenggaraan air berjadual. Yang paling penting, jadilah pengguna yang berhemah dan laporkan jika anda lihat sesuatu yang mencurigakan. Dan yang paling penting sekali sebagai seorang pengguna, kita kena harus sentiasa berjimat dan juga bersedia. Baiklah, kami nak terus harapkan anda penonton-penonton untuk share dan juga like live ataupun sesi perkongsian kita pada hari ini untuk terus sama-sama dapat dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna yang lain. Jangan lupa juga untuk download apps Air Selangor, yang mana saya pun dah download sebenarnya apps tersebut. Mudah sahaja kerana segalanya di hujung jari dan anda boleh mendapatkan segala informasi tentang penyelenggaraan berjadual ini. Dan anda juga sebenarnya boleh pergi ke hentitugas.airselangor.com kerana terdapat pelbagai informasi-informasi yang akan terus dikongsikan di sana. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja untuk sesi meja bulat kita pada episod ini. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk episod-episod yang seterusnya. Ingat, jadi pengguna yang berhemah dan jangan lupa untuk terus like dan share perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.